cara dia tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin. Allahumma kun ma'ana walana da'iman ya arhamar rahimin. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, pada malam ini saya bercadang untuk membaca satu tajuk yang berkait dengan ibadat korban. Jadi saya berdasarkan untuk sementara sampai ke Hari Raya Aidil Adha ni lah. Lepas pada tu saya akan sambung baca yang dululah. Untuk seminggu dua ni saya akan baca berkenaan dengan buku hakam yang berkait dengan ibadat korban. Dan saya akan baca buku ataupun kitab yang bertajuk Matla'il Badrain sebagai asasnya. Jadi saya baca daripada buku ni lah. Ini suatu kitab pada menyatakan udhiyah. Bermula udhiyah itu sunat muakkadah bagi orang yang haji dan yang lainnya, dan tiada wajib melainkan apabila dinazarkan dia akan udhiyah tadi. Yang pertama sekali, marilah kita tengok kepada hukum dia. Hukum yang berkait dengan ibadat korban ini, iaitu hukum dia adalah sunat muakkad. Sunat muakkad. Siapa-siapa yang mampu buat, tiba-tiba dia tidak buat, maka hukum dia adalah makruh. Itu dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Dalam keadaan ada juga pandangan yang mengatakan dia adalah wajib, tapi itu mazhab lain. Kita pakai mazhab Syafi'i dah, tak payah nak tengok mazhab-mazhab lain. Jadi keliru. Keliru. Untuk orang panggil belajar dekat universiti bolehlah kita campur-campur sebutan kepada mazhab lain secara detail, tapi untuk kuliah maghrib ini tak sesuai. Jadi sebab tu kita pakai mazhab kita yang mengatakan hukum dia sunat. Sesiapa yang tidak melakukan ibadat korban bagi orang yang mampu, maka hukum dia adalah makruh. Kemudian ada sebahagian kitab seperti kitab Sabilul Muhtadin, dia mengatakan bahawa yang dikatakan sunat itu adalah sunat kifayah. Ada pula satu istilah lagi, sunat kifayah. Sunat kifayah ni maksudnya adalah sunat kalau orang tu duduk dalam satu rumah, seorang buat dah cukup dah, orang lain tak payah buat. Gitu. Walaupun masing-masing kaya, masing-masing ada duit, seorang buat cukup dah. Ataupun dalam satu lingkungan satu lingkungan kewajipan nafkah. Seseorang itu dia beri nafkah kepada 10 orang. Anak dia kecil-kecil lagi, ada isteri dia, kemudian ada pula cucu dia dijaga dan sebagainya yang terpaksa diberi nafkah. Jadi dia pun ada lebih duit, adalah kemampuan untuk melakukan ibadat korban, maka dia buat korban, maka orang yang dah bawa nafkah dia tu tak payah buat dah walaupun ada duit. Itu tafsiran lain. Jadi ginilah kita ambil tafsiran pertama yang senang dah. Dalam satu rumah tu, kalau ada orang mampu ramai duduk dalam satu rumah lah ni, kita buat seorang pun cukup dah. Tapi kalau ada orang nak buat juga, dapat pahala lain pula. Ayah nak buat ibadat korban, anak-anak dia pun nak buat juga. Bukan bawa nafkah dia ni. Kalau ikut yang tadi tu, orang duduk satu rumah, anak pun ada duit juga nak buat, makin besarlah pahalanya. Makin besarlah pahalanya. Tapi kalau untuk hilangkan hukum makruh tu, cukup seorang je buat.
Dan dia tidak menjadi wajib kecuali kalau nazar. Kalau nazar wajiblah. Aku bernazar kalau sekiranya dapatlah begitu begini, dapat pekerjaan begitu begini, banyak sangat interview, tak boleh kerja ni berapa tahun dah umpamanya. Tiba-tiba kalau boleh, aku nak ibadat korban tahun ni, aku nak sembelih ibadat korban tahun ni. Itu dah nazar dah. Bila dah jadi nazar, maka hukum dia adalah wajib. Tu baru jadi wajib. Tapi kalau tidak bernazar, hukum dia adalah tidak wajib. Ada orang tanya dalil dia dekat mana? Dalil dia saya akan sebutkan. Kita akan sebutkan apabila baca ni, banyaklah dalil-dalil dia. Di antaranya di dalam Al-Quran menyebutkan fasalli li rabbika wanhar. Hendaklah kamu melakukan ibadat sembahyang dan juga sembelih. Maka ulama tafsir mengatakan yang dikatakan sembelih di situ adalah sembelihan ibadat korban. Maka ada lagi dalil-dalil dia yang akan disebut daripada semasa ke semasa. Seperti aku jadikan ini udhiyah. Ini udhiyah. Aku jadikan kambing ni sebagai udhiyah ataupun sebagai korban. Bahkan manakala berkata ia udhiyah, jadi wajiblah ia dan haramlah ia makan daripada korban tersebut. Kalau seorang tu dia kata kambing ni aku nak buat korban, dia tak sebut korban sunat, dia sebut korban saja, maka jadi wajib. Jangan main. Jangan salah cakap tu walaupun nampak remeh-temeh. Saya jadikan lembu ni, saya nak buat rebang tahun ni, jadi wajib. Kita dah nak buat guna nak jadi sunat. Lembu ni saya nak buat rebang sunat tahun ni. Kena sebut sunat. Dia panggil ta'yin. Bila ta'yin, dia jadi macam nazar. Bila nazar, maka hukum dia adalah tertakluk kepada hukum nazar. Tak boleh dah nak dimakan oleh orang tu. Tetapi tidak jadi wajib dengan umpama katanya pada ketika sembelih, Bismillahi Allahumma hadhihi udhiyati fataqabbal minni. Dah kalau gitu pada masa sunat sembelih tu, sunat kita baca Bismillah Allahumma hadhihi udhiyati fataqabbal minni. Kalau terjemah bahasa Melayu, dengan nama Allah ini adalah korban aku, maka terimalah. Jadi wajib dah tu. Dah kita baca benda tu. Kalau nak ikut tadi kata kalau tak sebut sunat dia jadi wajib. Hak ni dikecualikan. Hak ni sebab zikir, sebab dia panggil apa? Dia lebih kepada doa. Doa dikecualikan. Begitu. Kerana dikosakkan tabarruk, sebab kita baca bismillah tu, kita sebut ini adalah korban aku, kita tak sebut korban sunat, dia tak jadi wajib. Sebab apa? Kita sebut itu adalah tabarruk sahaja. Tabarruk ni untuk mendapat berkat. Doa kan berkat. Begitu. Dan masuklah waktunya apabila naik matahari hari nahar dan lalu masa 2 rakaat sembahyang hari raya dan 2 khutbah yang ringan. Terbit je matahari, kadang-kadang orang sembahyang raya muak 2 rakaat dan boleh baca khutbah rekah, pas pada tu sunat dah. Waktu tu masuk dah untuk sembelih ibadat korban ini. Tetapi afdal ditakhirkan akan dia kepada masa yang tersebut daripada naik matahari sekadar segala. Kalau boleh biar tak siapa, kadar boleh waktu sembahyang duha. Waktu sembahyang duha. Dan berkekallah waktunya hingga jatuh matahari hingga hari tasyrik yang ketiga. Habis waktu ibadat korban ni ialah apabila masuk garis hari raya yang ketiga. Bukan hari raya ketiga, hari raya keempat lah, ataupun hari tasyrik ketiga. Dia sebenarnya masa tu ada 4 hari. 4 hari itu ialah hari raya Aidil Adha. Kemudian esoknya orang panggil hari tasyrik pertama, lusanya orang panggil hari tasyrik kedua, tulaknya orang panggil hari tasyrik yang ketiga. Hari tasyrik ketiga kok bersamaan dengan hari raya Aidil Adha yang keempat, hari raya keempat. Masuk garis habis waktu. Sebelum garis 5 minit dah lagi sembelih. Bila dah sembelih, kata dia gelepar masuk garis, dia ke sembelih tu okey dah.
okey. Ada orang buat lah minit gitu kat garik atu banyak. Tak kata. Biasanya orang buat pagi nak lapuh semua kan. Tak kita kata dah. Begitu keadaannya. Maka dikerjakan dahulu daripada masuk waktu atau kemudian daripada keluar waktu, tiada memada udhiyah itu, melainkan jika dinazarkan dia. Kalau sekiranya orang tu dia sembelih sebelum masuk waktu, dak sah ibadat korban. Dak sah ibadat korban, tuhuk sajalah. Ke guana, tuhuk sajalah daging tu. Ke guana tu. Ataupun dia sembelih selepas daripada waktu ibadat korban, dah tuhuk sajalah. Jangan tuhuk. Dia jadi daging biasa, bukan daging korban. Dia jadi daging biasa. Dah jadi daging biasa ni guana, hukum dia tertakluk daging biasalah. Daging biasa tak wajib lah kita nak orang panggil nak sedekah ke orang miskin, sekadar setahun, sekadar sekali makan, tak wajib dah. Macam daging biasa lah, macam daging kita melih biasa lah, macam daging ayam kita melih nak masak nak gula gitulah. Tak ada kait dengan ibadat korban dah. Sebab apa? Sebab pergi sembelih luar waktu. Dok masuk waktu lagi malam raya sembelih dok umpamanya. Ataupun telajak sehari. Dah sembelih dah. Baru sembelih, maka itu jawab dia adalah tidak sah. Tidak sah apa? Tidak sah ibadat korban walaupun sah sembelih. Jangan tuhuk lah lagi tu. Kata tak sah ni kena tuhuk saja. Tak, jangan tuhuk pergi kambing. Tak. Dan maksudnya sah lagi sembelih tu makan boleh tapi tak jadi ibadat korban. Dan haram ditakhirkan sembelih udhiyah yang wajib daripada waktunya dengan ketiadaan uzur. Bermula yang sah dibuat udhiyah iaitulah unta dan lembu dan kerbau dan kibas atau kambing. Maka syarat sah udhiyah hendak ada ia daripada binatang yang tersebut itu. Kalau kita nak buat ibadat korban, jangan lari daripada 5 jenis binatang ni. Tak boleh lain daripada 5 ni. Ndapa hak 5 tu? Yang pertamanya unta. Setengah-setengah kitab dia tulis perkataan unta tu alif nun ta, anta. Tu jangan baca anta pula, unta baca. Setengah-setengah kitab lama dia tulis unta tu dia aja dia alif nun ta. Jadi kalau orang tak tahu baca dia panggil macam dia. Sembelih anta, sembelih orang, sembelih awak. Anta tu awak. Bukan anta tu, unta. Kan dah setengah-setengah kitab tu pasang gitu. Tak. Sembelih unta ataupun lembu ataupun kerbau, ataupun kambing ataupun biri-biri. Termasuklah biri-biri ni orang panggil kibas. Mungkin tak ada kibas di Terengganu kita, di Kuala Lumpur tak ada. Tak ada juga. Maka biri mungkin ada. Biri tu mungkin ada. Ni je tak lari. Siapa-siapa yang sembelih rusa ternak ke walaupun tak liar, ataupun orang panggil lembu hok dalam hutan dia panggil seladang lah, dia panggil macam-macam lah, lembu ganah tu, waktu tidak termasuk dalam ibadat korban, maka tidak sah untuk dibuat ibadat korban. Walau macam mana pun di sana ada pandangan lemah. Pandangan lemah dikata sini, iaitulah daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dipadakan dengan menumpahkan darah jua, dan jikalau daripada ayam atau itik sekalipun, jangan pakai pandangan ni. Ada pandangan daripada Ibnu Abbas dan disokong oleh beberapa orang ulama Syafi'i termasuk Al-Maidani dan juga Syekh Bajuri. Dia mengatakan boleh buat rebang pakai itik ya, pakai ayam je. Ya. Melih ayam niat korban boleh, dia kata. Pandangan ni lemah, jangan pakai. Dia cerita ni ada juga, kalau ada orang ngajar kata ada betul, tapi janganlah kita pakai pandangan ni. Sebab dia tak masuk dalam An'am. An'am ni yang hak kaki 4. Kalau itik tu kaki 2. Walaupun dia ada kepok, dia ke kaki 2 lah. Begitu. Jadi kalau adalah orang nak berkorban dengan
dengan itik dengan ayam, tu tidak sah. Tidak sah, pandangan tu adalah pandangan yang lemah. Jangan pakai pandangan lemah-lemah ni. Kalau nak pakai pandangan lemah, banyaklah rosak agama kita. Taing sembahyang Jumaat malah pakai pandangan dalam kitab Bidayatul Mujtahid yang mengatakan bahawa sembahyang Jumaat sunat. Ada satu pandangan lemah sangat. Taing nak makan riba dalam bank tu, nak ambil piti lebih, bukan berdasarkan kepada cara Islam, pakai pandangan Ibnu Hazman. Dia kata bahawa kalau piti tak masuk riba, mah dengan perak je baru yang boleh masuk jadi riba. Kalau piti, kalau kembang tak, kalau cara yang riba ni tak masuk, kata dia. Kita jangan pakai pandangan lemah-lemah begitu. Kalau tidak jadi guna, rosaklah agama kita. Rosak agama. Taing nak semayang, pakai pandangan kata bahawa boleh jamak kosa tak ada sebab. Pakai pandangan Syiah umpamanya. Allah. Jadi janganlah kita ajar diri kita begitu. Kita pakasa je senang. Kita ni orang awam. Saya orang awam, saudara-saudara pun orang awam. Kita ni bukan ulama. Kita ni bukan alim ulama yang disebut-sebutkan. Kita ni orang awam. Maka saya dan saudara-saudara sekian, kita taklidlah kepada mazhab hak biasa kita pakai, orang panggil mazhab Syafi'i. Kalau kita nak keluar daripada mazhab Syafi'i, boleh. Tapi kita hendaklah minta pandangan dulu. Ada juga benda-benda yang kita keluar daripada mazhab Syafi'i, sebab memang tak boleh nak buat mazhab Syafi'i. Ada. Soal istibdal. Istibdal ni maksudnya kalau orang tu dia masjid buruk dah, kemudian masjid tu kawasan dak molek, tak strategi, kalau nak buat pun dak muat dah, penduduk ramai, kita nak tukar pada tanah lain, ganti tanah lain, tanah wakaf tu kita ganti tanah lain. Waktu kita pakai mazhab Hambali. Sebab apa? Sebab dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Tu adalah sebab-sebab yang terlalu desak sangat. Ataupun untuk menyenangkan pembayaran zakat fitrah contohnya, nak beri berah Allah, nak bawa kita lebih 10 orang anak di rumah, 10 gatang, bawa kita lebih 4-5 kali bulan pergi Maidang. Maidang pula nak letak mana penuh dengan berat dah umpamanya. Maka susah. Kita pun pakailah mazhab Hanafi, kata bayar dengan nilai je, dan sebagainya. Hak tu tak apalah. Sebab hak tu kalau kita nak amal jadi susah pentadbiran kita. Hak tu dibenarkan. Tetapi syaratnya siapa yang nak benarkan? Yang nak benarkan ialah orang yang berautoriti, pihak-pihak Maidang, pihak jabat agama, pihak jabat saya dan sebagainya. Maka hak nilah pihak yang berautoriti, hak nilah boleh pilih, boleh cadang manakah mazhab sekiranya payah kita nak laksanakan mazhab Syafi'i. Jadi itu, jangan kita ni ngada-ngada pandai-pandai sendiri dah. Sebab kita tak mampu. Saya tak mampu. Saya yakin saudara-saudara pun tak mampu juga nak berijtihad. Tak tahulah, mungkin adalah orang pandai tak. Mungkin orang pandai tu sikit sangat. Orang pandai yang boleh berijtihad ni boleh bilang dengan jari lah. Tu yang kebanyakannya adalah tahap ustaz je, bukan ulama. Ustaz ni lain, ulama lain. Kata sama. Ustaz ni orang macam saya gini, belajar lebih kurang sikit-sikit sebanyak, ni orang panggil ustaz. Orang tanya kau tahu boleh jawab, kalau tak tahu senyap, gitu je lah, tu orang panggil ustaz. Kalau ulama ni guna, orang yang tahu dalil daripada Quran, hadis, dia boleh baca kitab, dia boleh buat ulasan, dia boleh buat analisa, dan dia boleh tahu mana sahih, mana tidak sahih. Bukan senang tu. Ada kedok zaman learning. Mungkin ada lah di Malaysia seorang dua, tapi nak kata banyak dok lah, tak cukup syarat. Kita hanya tengok hak ada dok, fatwa hak ada dok. Nak kata guna kemampuan kita setakat tu sahaja. Okey. Jadi dalam kes yang saya sebutkan tadi, boleh tak kita buat ibadat korban selain daripada unta, lembu, kerbau, kambing dan juga biri-biri? Jawab dia tidak sah. Itu pandangan yang kuatnya. Maka afdalnya unta. Yang pertama sekali kalau orang nak buat korban, kalau dia ada piti banyak, pilih unta dulu. Nak cari manalah unta kat Malaysia. Masuk hutan mana pun tak jumpa unta.
Kalau jumpa unta tu bukan unta lah tu. Benda lain tu, ada ngopa lah tu. Ada mainang tu. Tu. Kemudian lembu. Lembu ni banyak, tak apalah. Jadi kalau kita ni banyak piti, unta pun boleh beli. Lebih baik beli unta lah. Itu yang terbaik sekali. Yang kedua pilihan kita adalah lembu. Jangan pula kata paksa ni. Kalau orang ada banyak piti, lebih baik unta. Tetapi kalau dia beli lembu pun tak apa dah. Kata ni kalau orang banyak piti lah ni, lebih baik dia pilih unta dulu. Kemudian barulah lembu. Kalau lembu tu samalah dengan kerbau. Sama dengan khubah. Kemudian barulah kibas atau kambing. Barulah kita pilih kambing ataupun kita pilih kibas ataupun biri-biri. Dan 7 ekor kibas terlebih afdal daripada satu unta. Kalau ada 7 ekor, kita kata biri-biri dengan seekor unta, mana baik pula? Kita ada pilihan ni, pitih ada. Tak, boleh beli unta, boleh beli biri. Biri 7 ekor boleh beli, unta boleh beli seekor. Nak membelih mana sehak paling baik? Ni paling baik je, sembelih mana-mana pun betul belaka. Maka lebih baik kita sembelih yang 7 ekor, sebab dia banyak lagi menumpahkan darah, banyak lagi sembelih tu kau molek. Dia kau molek itu yang sebenarnya. Walaupun unta tu lebih besar lagi, begitu. Dan memadai pada unta dan kerbau dan lembu 7 orang, jikalau bersalah-salahan qasak sekaliannya sekalipun. Atas ekor lembu, atas ekor unta. Lembu dengan unta. Dah khubah dah masuk lah. Khubah masuk kau. Khubah tu ke lembu lah. Gitu. Unta dan juga lembu, termasuklah kerbau, hukum dia kita boleh masuk 7 bahagian. Walaupun bersalah-salahan niat. Dah guana pula bersalah-salahan niat, guana maksud dia. Ada 2 orang masuk ibadat korban, ada seorang masuk ngekah. Contohnya dalam 7 bahagian tu, aku nak masuk ngekah anak aku boleh cucu lelaki, aku nak masuk 2 bahagian. Hak ni kata, hak ni pula kata aku nak masuk korban, sebahagian. Hak ni pula mari aku nak masuk korban, 2 bahagian korban, 2 bahagian ngekah. Ada 7 lagi. Tunggu punya tunggu, adalah orang mari, aku nak tumpang, aku tak boleh gebang, tak mau ngekah, nak sebelah haji, nak masuk bahagian yang bukan korban, yang bukan akikah, bukan ibadat, aku nak keduri anak aku kahwin. Contohnya 3 bahagian boleh tak? Boleh, jawab dia. Bukan kita tanya orang tu boleh ke tak, orang tu kok anda dia nak jawab mana, lembu dia tak, dia kata dah. Kita tak main lah orang luar pada ibadat korban tu cari lembu lain lah. Hamba tak main kita nak ibadat belaka ni. Kok anda dia, tu keputusan dia. Tapi dari segi hukum syaraknya, atas ekor lembu bolehlah bahagian 7 bahagian, betul 7 bahagian, ataupun seekor unta ataupun seekor kuba 7 bahagian, dan bolehlah bersalah-salahan niat. 2 masuk kerbang, 2 masuk ngekah, 3 lagi masuk untuk sembelih saja. Sembelih saja sekalipun. Begitulah keadaannya. Seperti setengahnya qasak udhiyah, setengahnya dia niat rebang, dan setengahnya akikah, setengahnya dia niat ngekah. Bukan atas sebahagian tu dia niat 2 dak ni, jangan silap faham. Hamba ambil masuk sebahagian, hamba nak niat 2, ngekah pun ya atas sebahagian tu, rebang pun ya. Tu tak boleh. Jangan silap faham ni. Tak. Hak ni atas 7 bahagian, 7 tu, hak ni kata nak masuk rebang, hak ni kata nak masuk ngekah, boleh, tak ada masalah. Dan setengahnya qasak hendak makan dagingnya, setengahnya kata saya nak makan daging saja, nak buat keduri anak nikah. Dan setengahnya kerana nak menjualkan dia, dan setengahnya kata saya nak masuk ke, tapi bukan untuk ngekah, bukan untuk rebang, dan bukan untuk buat keduri kahwin dah. Saya nak jual pasar, boleh juga. Sebab 7 bahagian tu macam asing-asing gitu, asing-asing gitu. Bukan atas satu bahagian yang silap faham ni. Kan salah-salah faham orang. Balik rumah pun cerita ke bini lain pula itu tak. Cerita kanak, cerita kayuh rumah tu lain pula. Ustaz ngajak dia kata atas bahagian tu boleh kau komanda boleh laku ni. Maka sesaklah manusia. Jadi orang kata saya bawa je orang sesak pula dah. Dia kata dah. Kita tak sesat, kita kerja jawab agama kan. Dia kata dah. Tak sesat itu insya-Allah ahli sunnah wal jemaah dan mazhab Syafi'i.
Maka yang maksudnya ialah 7 bahagian tu, setiap bahagian tu niat lain-lain, tak ada masalah. Hak ni kata aku nak ngekor, hak ni kata aku nak rebang, tu habis 4 bahagian. Hak ni kata aku nak masuk sebab aku nak jual pasar. Tak. Boleh juga walaupun niat nak jual tu bahagian dia lah. Mudah dia lah. Okey. Dan jikalau salah seorang daripada mereka itu kafir zimmi sekalipun, walaupun orang kafir masuk sekalipun tupang kok seorang. Ada seorang jirang tu, dia orang kafir zimmi. Kafir zimmi ni kafir yang baik, yang taat kepada negara Islam, kafir yang tak buat onar kepada negara Islam. Dia tak kacau agama Islam, dia tak kacau undang-undang Islam, dia tak kacau hak orang Islam. Hak tu kafir zimmi. Kalau kafir kacau hak Islam, kacau hak orang Islam, hak orang Islam nak apa habis dia belaka, hak tu kafir harbi dia panggil. Hak tu kafir jahat tu. Kafir baiknya ialah hak ni saudara-saudara kita ni, kawan-kawan kita luar sana tu. Ni kafir orang yang bukan Islam yang baik, iaitu yang tak kacau agama kita, tak kacau hak kita, tak kacau undang-undang kita. Itu orang kafir yang baik, yang kita perlu buat sama macam orang Islam. Kena baik. Kalau berjirang, hantarlah kuih macam biasa. Kalau dia ada majlis apa-apa dia buat, boleh pergi, ada masalah apa-apa. Sebab kita hendaklah berbaik-baik sesama manusia tanpa mengira agama dan bangsa. Tapi ada juga orang yang bukan Islam tahap kafir harbi. Kalau orang Islam nak ngomong habis dia, tu dok lah. Jangan masuk buk tu dah. Ada dok, hamba tak tahu. Teori, cakap teori ni. Teori saja. Hamba tak kata kat orang teori. Orang dalam kitab kata gitu. Dah kita nak pasang di Malaysia ke? Hamba tak kata Malaysia ni. Teori. Teori. Bila sebut teori ni, hukum dalam kitab kata gitu. Dah hak sebenarnya orang Malaysia ni ke mana? Hak tu tanya orang lain. Hamba tak reti nak jawab. Tu kena kaji sesa dah. Tengok tabiat masing-masing lah. Tu. Jangan silap faham kan, sama pula. Tak ada benda dah. Jangan salah faham pula. Jadi adalah seorang tu orang kafir zimmi nak tupang kau. Hamba nak sebahagian. Gitu. Masuk kau ya. Hamba nak ambil berkat ni. Berkat agama. Dah orang belah kita pun nak masuk kau. Tak apa, kita lapor kau. Kita bawa pisau kita. Nak suruh meleh buat apa? Janganlah. Tiba-tiba meleh sungguh selok. Dia kata nak tolong minta meleh boleh, nak kejang boleh. Kita benar lah. Dia nak kejang boleh, nak lapor boleh, nak masuk boleh. Sebelah tak lesen. Royak dia meleh tak boleh demo meleh kita tembur belaka jadi bakar dah. Tidak sah sebab ni masalah agama ni, bukan masalah adat dak ni, masalah agama. Jadi kalau orang kafir nak masuk sebahagian, boleh dalam 7 bahagian tu. Hamba nak masuk kau kata boleh tolonglah, ni kata kita berjirang ni. Nak arak demo bui kita daging rebang tak wi. Kita nak rebang tadi. Dak umpama ni dak. Maka boleh sah. Sah makna dia boleh masuk dalam bahagian tu. Begitu keadaannya. Tiada memberi mudarat pada barang yang dikosakkan dia oleh yang lainnya. Tak ada beri apa-apa. Jadi daklah lembu tu, orang kafir masuk dah seorang. Habis saja je lembu ni kena tohok. Dak umpamanya dak. Jangan tohok. Sah lagi ibadat korban yang niat korban bahagian masing-masing. Begitu keadaannya. Dan umpamanya, kemudian maka dibahagikan dagingnya 7 bahagian bersamaan antara sekaliannya. Sudah meleh, sudah lapar, bagilah sama rata. Jangan baloh. Biarlah orang lain nak baloh pun tempat lain. Kita jangan baloh tempat kita ni dah. Orang lain baloh kan main. Tempat bisa-bisa baloh. Kita jangan baloh tempat kita ni. Maksudnya kita bagilah sama rata. Dah nak sama rata tu guna pakai timbang. Boleh. Okey. Dia 2 perkara. Pertamanya pakai timbang. Yang keduanya timbang rasa. Dia timbang belaka. Mula-mula pakai timbang dulu. Lepas tu memang dah kadang-kadang dah ada terlebih sedikit sebanyak tak kan nak rutin pula hacur habis. Hacur rumah ya orang daging tu. Tak apa. Dah hak timbang dah cukup dah. Rasa ada kurang sikit, kita pakai timbang rasa. Pun tak apa juga. Hak timbang rasa. Tapi seboleh-bolehnya timbang betul-betulnya, sebabnya ialah kerana takut nazar. Jadi daging nazar ni dia tak boleh nak campur dengan daging tak nazar sebab dia pengurusan lain-lain. Jadi kalau boleh timbang betul-betul dulu.
Tiba-tiba tak boleh orang nak timbang betul-betul. Memang dia jadi tak sama ke? Maka timbang rasa. Timbang rasa timbang tak betul lalu lah. Dan nak buat apa tak ada arah dah. Sebab mungkinlah tulang ke apa ke tak, yang berat sikit dan sebagainya. Mungkin dari segi daging tu sama, dari segi hati ni sama, jantung tu boleh dah bagi. Tapi tulang pula, tulang pula ni berat sikit, nak repih apa semua, dua tiga kali repih tau. Sampai tajang lebih tajam ada pisah lagi. Dia dok repih tulang nak susah merata. Dia tak payahlah timbang tu. Dah seteruk sangat, susah sangat, kita pakai timbang rasa. Timbang rasa pula. Itu yang pentingnya. Dan okey, boleh jadi ada orang kata pula, ni mungkin tempat kita tak berapa ada. Tapi Belah-Belah Kuala Lumpur kok, Allah, ada lah. Sebab Belah-Belah Kuala Lumpur ni, dia tak tahulah. Saya rajin kat raya ni masa kerja UAE dulu dah. Kadang-kadang kita tak balik raya haji. Kita tak balik raya puasa balik dah, raya lindung lah. Dan juga saya tengok dekat Johor, tengoklah beberapa tempat. Dan bila kita masuk bahagian tu, rupa-rupanya bila kita masuk bahagian tu, kita serau habis benarnya. Sebab dia sembelih di masjid ataupun di surau. Budaya dia tidak ada sembelih di rumah. Tidak ada sembelih di rumah ni. Budaya setengah-setengah negeri. Kecuali kalau negeri Terengganu, negeri Kelantan. Sebab tu orang luar duk kata bahawa Terengganu Kelantan ni hari raya haji lebih meriah daripada hari raya puasa. Sebab dia tengok memang kita meriah sungguh sembelih di rumah. Bila sembelih di rumah, setiap keluarga tumpu pada keluarga masing-masing, duk gurau, duk apa dah. Jadi macam meriah sungguh, budak-budak bercerita. Tu tempat kita dah. Tu orang duk kata, raya haji lebih meriah daripada raya puasa. Benarnya bukan meriah guana, meriah sebab kita buat korban tu rumah masing-masing. Dan setengah-setengah pandangan dalam setengah-setengah kitab, dalam kitab Sabilal Muhtadin contohnya, dia kata bahawa lebih sunat kita sembelih di rumah daripada kita sembelih di masjid, kita masuk. Dia kata begitu. Ada juga pandangan yang kata begitu. Jadi itu tempat kita berlaku begitu. Saya rasa Kelantan gitu juga. Kalau setengah-setengah negeri yang berpengalaman di Kuala Lumpur lah, di Johor dah umpamanya, maka dia tak buat di rumah masing-masing. Dia bawa benda tu ke masjid, masuk bahagian, daftar lah. Tak ada masalah, boleh. Kata tak sah pula, buat di masjid. Jadi benda tu dah ada dah sekarang dekat budaya di Terengganu. Dulu rasa tak ada sangat orang buat sejak ni, dah ada dah ni. Jadi bila buat di masjid, dia buat di surau, maka kita pun beri kuasa lah kepada orang yang menguruskannya, pihak masjid. Pihak masjid pun keluar duit sikit, pakai baju sama je, warna tulis belakang ni korban tahun sekian-sekian lah gini tak. Masjid Ibn Abidin ada baju dia, ada tulis-tulis belakang ni wanita hitam mereka. Kalau warna merah-merah mereka dah umpamanya baju t-shirt ni. Tak, dia kata dah. Tak ada warna putih rasa. Sebab takut kena darah. Kena darah. Jadi kalau gitu keadaannya, maka oleh kerana ada orang yang menguruskan, jadi kita pun nak upah dia. Kita pun buatlah 8. Kita bagi hak 7 bahagian tu, kita buat 8. Hak 8 tadi kita nak upah kepada petugas-petugas. Atas nama upah tadi adalah tidak dibenarkan. Perbuatan tu salah. Tak boleh upah. Tak boleh upah. Kalau kita nak buat 8 topok yang ke-8 tu, tak ada masalah nak buat. Tapi jangan niat upah, kita niat hadiah ataupun sedekah. Kepada orang-orang yang bertugas. Orang bertugas tu bukan dia kita upah dia dengan daging, tapi kita hadiah dia, tak ada masalah. Tetapi syarat nak buat topok ke-8 tu biarlah redha meredai. Ada juga hamba tak ambuh, orang sini hamba nak ke apa hamba. Masuk sejik, masuk bahagian dekat masjid, tapi hamba nak buat alik belakang rumah. Sebab apa? Nak bagi diri, nak cari diri orang miskin, nak cari sendiri orang yang jirang-jirang tu, adik-beradik sebagainya. Hamba tak reda hak topok ke-8, hak bahagian dia jangan ambil. Tak boleh ambil. Sebab topok ke-8 tadi diambil asalnya tak wujud, diwujudkan sebab nak menguruskan, senang nak buat pengurusan. Ini kita ambil sikit-sikit seorang ni. Bukan niat upah ni, niat hadiah kepada orang-orang yang sekitar ni. Terutama sekali yang bertugas. Kadang-kadang ada yang miskin, tahap miskin pun ada. Jadi kita niat apa ni? Kita niat sedekah. Hak tu kena niat hadiah ataupun niat sedekah. Faham maksud saya tak? Jadi berhati-hatilah kalau nak buat topok yang ke-8 ni. Apa tujuan dia?
Tujuan nak mengurus, untuk buat pengurusan, kena etikad dalam kepala kita, kena letak dalam kepala kita ni bahawa tidak ada topok kelapan. Kalau nak buat topok kelapan boleh untuk pengurusan. Pengurusan apa? Nak beri hadiah kepada petugas-petugas, nak beri sedekah kepada petugas-petugas miskin ataupun orang sekitar. Itu tak apa. Main topok tu nak beri upah, sayang dia. Daripada marah lagi. Duk jaga ke lembu, kita kena beri upah tu. Ambil saya sekali seorang wi. Hak tu tak boleh. Perbuatan tu adalah salah. Sebab apa? Kita beri upah tu seolah-olah kita menjual. Nah, dia macam jual juga benarnya. Nah, hukum dia adalah macam jual juga. Okey, habis. Upah tu sebenarnya kita sewa tenaga dia. Kita bayar tenaga dia tu. Tu orang kata jual tu. Tu orang kata macam mana pula upah ni dia anggap jual? Sebab dia keluar tenaga, kita pun beri daging. Jual tu. Jual daging kerbang haram. Tak sah. Perbuatan tu salah. Gitu. Itu konsep dia yang kena dipahami sesungguh-sungguhnya. Begitu, habis. Itu yang dikatakan 7 tu bersamaan. Dan memada pada kibas atau kambing seseorang jua. Seorang je. Kalau nak masuk kambing, nak masuk 7 bahagian ke? Tak boleh. Dah bapak kambing tu, besar pada lembu lagi contohnya. Tak boleh juga. Dah sama besar dengan gajah pun tak boleh juga. Ada tak? Saya kata saja je ni, bukan ada sungguh. Lembu, bukan lembu ni, kambing. Kambing tu besar. Kau nak banding dengan lembu, besar dia lagi. Dah boleh berapa bahagian? Takkan tak boleh kat 7? Tak boleh. Dah pakai akal kan? Hak tu boleh takkan? Tak boleh kan? Daging banyak dia ke? Tak, banyak hak lembu kambing tak. Jangan pakai akal, kena pakai hukum syarak. Sebab Nabi kata, Sayyidina Ali kata, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khaffi aula bil mashi min a'la." Itu kata Sayyidina Ali. Kalau sekiranya agama ni boleh fikir dengan akal, tak pakai nas, tak pakai rujuk pada Quran dan hadis, tak rujuk pada kitab, pakai akal semata-mata, kata Sayyidina Ali, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi", kalau agama tu pakai dengan akal semata-mata, pada masa itu lakana apa dia adalah, dia kata lebih baik tahtas khaffi aula bil mashi min a'la. Maka hak bawah sapu khuh tu lebih baik daripada kita sapu atas. Kan kita kan boleh sapu khuh dah. Kalau orang tu pakai kasut macam tentera tu, bila nak ambil air semayang, dia batas setelah ada air semayang dah. Bila tangan nak basuh kaki, tak payah dah buang kasut tu. Dia pakai sapu atas. Kalau pakai logiknya, apa sapu atas, sapu bawah bawah kotor. Tu kata Sayyidina Ali. Dan sebab apa atas? Sebab agama kata atas. Nas kata atas. Basuh tu. Maka sebab apa? Itu menunjukkan kita kena pakai nas. Dalam bab agama jangan pakai akal. Boleh juga pakai akal. Kalau sekiranya tidak ada kenyataan dalam nas, barulah kita boleh ijtihad. Akal kita tak boleh, akal ulama boleh. Akal ulama tu boleh. Akal kita tak boleh lah. Akal ustaz ni ke, ustaz saya ni ustaz ke tak? Pakai akal ustaz ni tak boleh. Saya tak mampu nak berijtihad. Saya bukan ulama. Tak. Yang bolehnya akal ulama boleh. Maka dialah kita sebut ke dia pun beri pandangan berdasar pada ijtihad, akal, maka tu baru boleh. Tu kalau tak ada nas. Jadi begitu juga dengan hak ni. Kalau nak pakai logiknya lembu bapak, kadang-kadang besar sungguh, nak meleh pun susah. Setengah-setengah tu dah tahulah berapa orang pegang, tak kira orang pegang dah. Nak kira pisau tu, dang tak dengan bawah tu. Nak meleh tu dang tak dengan bawah tu bapak lembu. Tak, tokallah 7 bahagian ke? Bolehlah 14 bahagian. Ya. 14 bahagian lah. Tak umpamanya jangan pakai akal. Memang pakai akal kata gitu. Lembu besar ni sepatutnya 14 bahagian lah. Sekali ganda. Tak boleh pakai hukum. Hukum syarak kata 7. Berdasarkan kepada nas-nas yang ada, dikumpulkan oleh Imam Syaukani dalam kitab Nail al-Autar. Nas dekat mana dalam kitab Nail al-Autar dia sebut? Jadi jangan pakai jangan pakai akal, kita pakai apa yang disebutkan dalam nas. Nas tu maksudnya hadis-hadis dan juga perbuatan Nabi dan perbuatan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ulang, kalau jumpa kambing bapak besar pada lembu lagi, nak banding dengan khubah, cek khubah. Khubah boleh 7 bahagian. Kambing ni tak boleh sebahagian ke? Tak boleh sebahagian ke? Hukum syarak kata gitu. Begitu. Cuma ada saja masalahnya, iaitulah unta. Unta
sebenarnya ada dua pandangan. Ada kata 7 bahagian boleh masuk, dan ada satu pandangan lagi dalam kitab Nailul Autar, Imam Syaukani, dia kata boleh 10. Tu je beza sikit. Adalah pandangan disebut oleh Imam Syaukani dalam kitab Nailul Autar, pandangan kedua lah. Pandangan pertama 7 bahagian. Kalau unta ni, unta lembu tak masuk ni. Kalau unta, maka adalah pandangan mengatakan boleh 10 bahagian. Jadi kita jangan pakai hak tu, bukan mazhab kita. Kita pakai mazhab kita dah cukup 7 bahagian. Kohor sikit kan kaki kan. Dak walasung dah kata dah. Banyak sangat kenohnya. Kita buat 7 macam biasalah. Habis. Isa dah lagi. Kalau isa gue tahu kan. Ya, tak ada bunyi ketek-ketek. Tak ada. Kan biasa ada dah. Tak ada. Okey. Ambil. Dan disyaratkan pada unta hendak ada umurnya 5 tahun masuk kepada 6 tahun. Kalau nak sebelah unta, pastikan umur unta tu 5 tahun ke atas. Dah nak tengok guana, tengok hari jadi dia. Dah hari jadi dah nak tulis guana. Tu pentingnya tulis. Benarnya kalau boleh binatang-binatang hak nak kita nak buat korban ni, kita kena ada surat beranak juga. Surat beranak. Dah surat beranak hilang, surat beranak kita hilang dah. Hamba bukan nak kata benda apa, belum masa nak pergi belajar dulu cari surat beranak tak jumpa dah kata dah. Surat beranak kita hilang, surat beranak unta, surat beranak lembu kau hilang dah. Tok dalam guk, tok dalam kat mana hujang. Jumpa tengok dah apa dah berapa bulan. Nampak 2010 ke. Tahun bila dah apa? Tak apa, muncullah 2010. Maknanya umur dia 20 tahun, 10 tahun tak apa lah. Awak rebang ada umur 10 tahun ada. Walau lok je dah, awak contoh. Begitu. Jadi saya nak katakan kena ada surat beranak. Dah siapa tahu? Kok tukar jaga tahulah. Jadi kadang-kadang dia buat tindik lah, dia mungkin ada tulis lah, dah. Nama benda apa? Nama embung contohnya. Unta tu nama embung dah, nama mek contohnya. Beranak sekian-sekian pula. Supaya senang nak tahu umur binatang-binatang yang hendak dikorbankan. Itu yang sebenarnya. Jadi itu jangan lupa kena ingat. Kalau unta 5 tahun ke atas. Kalau unta. Okey. Dah kalau lembu pula, warna lembu. Tengok sini. Dah. Kemudian dia kata pada lembu dan kerbau dan kambing, umurnya 2 tahun masuk kepada tahun yang ketiga. Kalau lembu, kambing, khubal 3, mana umur 2 tahun ke atas. 2 tahun ke atas. Dah tengok hari jadi dia. Okey. Dah hari jadi ni guana pakai tahun dia. Jadi kalau hari jadi kita pakai tahun Masihi, hari jadi lembu tahun Hijrah. Mai hebat lembu ni dah. Tahun Hijrah hari jadi dia. Jadi kena pakai tahun Hijrah lah, jangan pakai tahun Masihi. Kalau pakai tahun Masihi dah lebih lah. Kita kata boleh ke? Dah lebih dah tu. Sebab setahun tu beza dia lebih kurang antara 10 hingga 11 hari. Dah kalau 2 tahun dah 22 hari dah tu. Tengok-tengok dia beranak, tengok-tengok bulan Masihi ni 2 tahun tutur dah hari ni. Ya lebih dah tu. Lebih dah tu begitu. Dan pada kibas umurnya setahun atau bersaling 2 gigi hadapannya. Tu kalau kibas ataupun bibi, bi gitu jugalah. Jika tiada sampai umur setahun sekalipun, tetapi disyaratkan bersaling kemudian daripada 6 bulan. Umur setahun tak apa dah, tapi syarat dia, tapi kalau saling gigi boleh dah, walaupun tak sampai setahun, tapi syarat dia saling gigi itu lebih pada 6 bulan, 6 bulan ke atas. Maka memadai segala binatang tersebut itu jantan atau khunsa dan yang betina. Kok pandai lah. Setengah-setengah orang kata tak boleh hak jatang, setengah-setengah kata tak boleh hak betina, setengah-setengah. Bukan setakat boleh hak jatang, bukan setakat boleh hak betina, hak khunsa pun boleh. Ada tak lembu khunsa? Tak, hamba kata saja je. Teori. Tak. Lembu ni tak jatang, tak betina, khunsa. Dah boleh dakwah gebang, tak ada masalah. Boleh. Toh kita nak kata hak jatang boleh, hak betina tak boleh, ataupun hak betina boleh, hak jatang tak boleh, khunsa pun boleh dah. Tak masalah. Jadi kita jangan bimbanglah. Jantina binatang itu tidak menyebabkan tidak sahnya kita punya
Ni tidak sah insya-Allah, jangan bimbang. Dan disyaratkan bahawa tiada ada aib yang mengurangkan segala yang dimakan daripadanya, sesuatu yang dimakan, mengurangkan sesuatu yang dimakan daripadanya, daripada lembu ataupun daripada kurba ataupun daripada unta ataupun daripada kibah ataupun daripada kambing tadi. Janganlah binatang tu dia punya apa kurang, dia punya daging tu kurang walaupun secotek tak boleh kau. Jadi kalau gitu maka dia buat contoh sini. Maka tiada memadai yang tiada bertelinga, dan yang terpotongnya tak boleh. Lembu cabut telinga, degil sangat lembu tu. Tuang dia pun tarik telinga. Bila tarik-tarik cabut belah, umpamanya dak. Dia buat macam budak sekolah. Lembu ni bukan budak sekolah dak, jangan ajar gitu dak. Dia buat budak sekolah, degil lembu ni, tarik nak cabut. Maka cabut telinga tadi boleh buat gebang tau? Tak boleh. Sebab apa? Hilang daging. Kiranya telinga tu ada daging kau. Telinga tu kira ada daging juga. Begitulah. Masuk isi ke? Tidak ke? Habis kat tu tau. Minggu depan saya sambung lagi insya-Allah. Ada sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina wa fiqna wa adina wa atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا تراصوا صوا صفوفكم. تلك الصف penuhkan saf. Rahmana warhamkumullah. Bismillah. Allahu akbar. Allahu akbar kabiran alhamdulillah. Subhanallah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه
فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات السلام عليك. السلام الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات والبركات السلام عليك أيها السلام السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. قل الحمد لله أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام منك السلام إليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام أدخلنا الجنة دار السلام. باركت ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لنا ربنا سبحان الله 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 سبحان الله. الحمد لله
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر 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 كبيرا الحمد لله كثيرا لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.